Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatul musdah wal ni'matul musdah was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wal muhtadin bi hadi ila yaumil amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat menyambung kuliah siri yang ke-6 kita. Yang mana insya-Allah kita akan masuk tafsiran bagi ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima bagi surah Al-Baqarah. Kemudiannya kita akan masuk hadis yang mana seperti mana yang kalian tahu, hadis yang kedua dalam perbincangan kita, iaitu manusia yang paling berhak untuk kita bersuhbah. Saya sengaja menggunakan perkataan orang yang paling berhak untuk kita bersuhbah supaya dia menimbulkan rasa tanda tanya, orang nak tahu apa dia sebenarnya. Okay, baik. Kita pergi dulu kepada perbincangan kita dalam surah Al-Baqarah. Seperti mana biasa, sebelum daripada kita nak tengok tafsiran, kita telah pun melihat tentang sebab dinamakan surah Al-Baqarah. Kita juga telah melihat kelebihan-kelebihan surah Al-Baqarah. Kita akan tengok beberapa perkataan penting. Kalau kita buka ayat 1 hingga 5 tu, ada beberapa perkataan penting yang menjadi kita kata keywords untuk kita memahami tafsiran tersebut. Yang pertama sekali dalam ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba dan al muttaqin. Dua perkataan ini kita akan tengok apakah dia makna dia. Raiba dalam ayat ini maknanya ar-raibu. Makna dia ar-raibu asyaqqu wa adamu tama'ninati. Kita biasa kalau terjemah itulah dia kitab, ataupun demikianlah dia kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi keraguan di sini maksudnya macam mana? Keraguan yang disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni ini adalah asyaqqu wa adamu tama'ninah. Kita kata keraguan yang mana yang tiada rasa ketenangan pada dia. Lawan kepada tenang adalah tak tenanglah. Jadi maknanya kita ragu dan kita tak dapat nak cari sudut yang kita kata boleh menenangkan kita untuk kita meyakini. Jadi Al-Quran ini adalah satu kitab yang mana kita nak cari ruang untuk kita ragu dengan dia tak jumpa. Maknanya kita berlawanan lah. Sentiasa kita akan rasa tenang setiap kali kita baca. Bacalah ayat mana sekalipun, dia ada mesej dia akan menyentuh hati kita kalau kita orang yang beriman. Baik. Kemudian kita tengok lagi kepada ayat apa ni, kataan al-muttaqin. Al-muttaqin ini ada kata-kata Quran itu adalah hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Contoh, tengok makna takwa ni macam mana. Takwa ni ada banyak definisi. Kadang-kadang kita sendiri pun kalau tidak diingatkan, kita tak tahu apakah di mana takwa. Kadang-kadang takwa tu hanya menjadi satu perkataan yang terlalu ideal. Kadang-kadang dia biasa macam mana antara Muslim, antara mukmin dan juga kata-kata muttaqin. Orang yang bertakwa. Ini kita kena faham. Takwa ni disebut asalnya adalah aslut taqwa ma'khudun min attiqa'il makruhi bima taj'aluhu hajizan bainaka wa bainahu. Ini kata Syekh ni lah. Aslut taqwa, asal bagi takwa itu ma'khudun min attiqa'il makruh, diambil daripada itqa'il makruh. Maknanya satu perbuatan yang kata yang mencegah perkara yang dibenci. Maknanya apa sahaja usaha yang segi bahasa, usaha untuk mencegah daripada kita lakukan perkara yang dibenci, itu asal bagi perkataan takwa. Yang mana bila mana kita nak cuba cegah perkara yang dibenci itu, dia menjadikan kita seakan-akan ada satu hajizan bainaka wa bainahu. Ada macam divider lah. Contoh, kita ada pengalaman. Ada pengalaman yang mana kita tahu orang benci kalau kita buat sesuatu yang demikian telah.
Dan kita tahu kalau kita buat begitu, orang akan kata macam-macam. Jadi kita pun beringat, kalau nak buat apa-apa pun jangan sampai kita melebihi itu. Jadi tindakan kita untuk kita mencegah daripada melakukan perkara yang dibenci itu dipanggil sebagai takwa segi bahasa. Takwa segi bahasa. Kemudian disebut oleh dalam satu syair An-Nabirah. Qala An-Nabirah. Kalau kita buka kitab dalam bahasa Arab, kita jumpa qala An-Nabirah. Nabirah ni seorang ahli penyair lah. Dia syair-syair dia hebat-hebat. Fal muttaqi huwa alladhi yaqi nafsahu mimma yadurruha. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang cuba melihara diri dia daripada perkara yang boleh memudaratkan diri dia. Maknanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang sentiasa cuba untuk pelihara diri dia daripada perkara yang memudaratkan. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran itu petunjuk pada orang yang bertakwa. Tak, petunjuk bagi orang bertakwa. Maksudnya ke sini adalah apakah dia, kalau kita sebut ke sini, apakah dia perkara yang boleh mudaratkan diri kita di sisi Allah Taala tu macam mana? Dan tentu kita boleh senaraikan. Contoh perkara tu apa dia? Maksiat boleh mudaratkan kita secara ringkas saja. Maksiat. Jadi kita cuba usaha kita ni untuk pelihara diri kita daripada maksiat tersebut, itu dipanggil takwa segi bahasa. Wa huwa alladhi yattaqi 'adaballah bi ta'atihi. Orang itu juga maknanya apakah maksud pelihara diri daripada perkara yang memudaratkan kita, iaitu orang tu dia cuba mencegah azab Allah Taala dengan melakukan ketaatan. Yattaqi 'adaballah bi ta'atihi. Kita takut api neraka, kita takut dosa, kita takut apa lagi macam-macam hukuman-hukuman lain. Kita takut sampai tahap yang mana Allah Ta'ala ni bila sampai hari akhirat esok, Allah Ta'ala ni tidak berpaling pada kita pernah diserahkan buku amalan. Contoh begitu. Kita fikir macam-macam. Macam-macam kita kata kemungkinan-kemungkinan yang sangat negatif di hari akhirat, maka kita pun takut dengan azab tersebut, maka kita pun buat ketaatan. Jadi maknanya orang yang melakukan ketaatan kerana takut azab Allah Ta'ala, itu takwa. Jadi secara mudahnya, takwa ni maknanya ayyatamassal al-'abdul awam, yang mana seseorang hamba itu dia melakukan perintah-perintah dan wa yajtanibun nawahi, dan dia tu mencegah perkara-perkara yang dilarang. Itu takwa. Jadi ini segi bahasa, kita akan tengok segi tafsiran nanti. Al-ghaib, kata al-ghaib ma ghaba 'anil hawas. Ini ringkas saja. Wa kullu syai'in masturun fa huwa ghaibun kal jannati wan nari wal hasyri wan nashri. Qala ar-raghib al-asfahani al-ghaibu ma la yaqa'u tahta al-hawas. Ghaib kat sini adalah apa yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Ghaib kat sini, kalau panca indera ni, kalau kata benda ghaib, biasanya manusia ni akan kata yang mata tak nampak sahaja. Tapi kat sini dia sebut sebagai al-hawas. Panca indera kita ni ada berapa? Nak tengok tak nampak, nak dengar tak boleh, nak sentuh tak boleh, bau tak boleh. Itu bau ghaib panggil dia. Jadi kalau kita tak nampak tapi bau ada, bau apa ni? Itu mana tak ghaib lagi tu. Jadi kalau tak nampak, bau tak ada, tapi bunyi dah ada. Bunyi ada. Ni ada ni, tak ghaib lagi. Okey. Contoh saja. Jadi kata Syekh Ali As-Sabuni, wa kullu syai'in masturun fa huwa ghaib. Dan setiap benda yang terlindung itu maka ialah ghaib. Yang tersembunyi itu dia ghaib panggil. Seperti mana syurga, neraka, hari kebangkitan, hari kebangkitan di akhirat. Jadi mana kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ghaib ma la yaqa'u tahta al-hawas. Apa-apa sahaja yang tak dapat dikesanlah, yang tidak berada di bawah kuasa panca indera untuk kita ketahui dia. Al-muflihun. Al-muflihun apa dia? Ni ayat ke berapa ni? Ayat 5 dah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa makna al-muflihun? Al-falah maknanya al-fawz wan najah. Maknanya al-fawz. Kataan sama juga, al-fawz ni orang yang berjaya, najah juga orang yang berjaya lah. Jadi qala Abu Ubaidah, kullu man asaba syai'an min al-khairi fa huwa muflih. Kullu man asaba syai'an min al-khairi fa huwa muflihun. Jadi setiap orang yang mana yang diberikan sesuatu perkara yang baik, maka dia berjaya.
Maknanya setiap kali kita ni dapat sesuatu benda yang baik bagi diri kita, maka berjayalah kita. Paling mudahlah berjaya ni bukan setakat, maknanya biasanya sinonim dengan kita ni berjaya ni periksa dah, tournament, apa lagi. Gitulah benda-benda yang sangat jarang berlaku lah. Tapi sedangkan apa saja kebaikan itu maka berjayalah. Wa qala al-Baydawi al-muflihu, maknanya al-faizu bil maqlubi ka'annahu alladhi infatahat lahu wujuhuz zafar. Al-Imam al-Baydawi, Imam Baydawi seorang ulama tafsir, menyatakan bahawa orang yang berjaya yang disebut dalam ayat ini adalah seakan-akan orang yang mana yang dibukakan kepadanya pelbagai bentuk keuntungan. Dia tak pernah rugi, untung sentiasa. Langkah kanan lah bahasa kita kan, dia buat apa-apa saja memang ada keuntungan dia, sentiasa dapat pulangan yang positif. Itu maknanya orang yang berjaya. Itu untuk kita mudah fahamlah cara ringkas. Kemudian kafaru, perkataan kafaru ni ayat ke berapa? Perkataan kafaru ini dah ayat seterusnya dah. Ini dah masuk ayat ayat ke-6 dah, ketinggalan. Ataupun kita nak baca dulu. Kalau ikut segi tafsir ni, dia ada kafaru, ada anzartahum, ada khatam, ada ghisyawah. Jadi kafaru ni, orang kafir ni macam mana? Kita biasa pening pada antara orang yang kafir dengan kufur. Tak? Kufur pula kita dibezakan pula dengan kufur nikmat. Ada kufur nikmat yang mana dia kata tak kafir, ada kufur nikmat yang kafir. Macam-macam ayat orang kita kan. Kita nak bezakan macam mana. Jadi nak mudah faham gini, kafaru ni al-kufru luwatan satrun ni'mah. Segi bahasa maknanya kufur ini adalah kita menyembunyikan nikmat. Menyembunyikan nikmat ni macam kita menafikan dia lah. Macam kita tidak memperakui kita dapat nikmat tersebut. Satrun nikmah. Walihada yusammal kafiru kafiran li'annahu yajhadun ni'mah wa yasturuha. Kerana inilah kita namakan orang kafir itu dengan perkataan kafir. Kerana apa? Kerana mereka itu dia menentang nikmat dan menyembunyikannya. Apa dia nikmat? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Rasulullah SAW diutuskan kepada kita tu nikmat-nikmat. Jadi orang yang mengingkari, orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW itu umpama maksudnya dia adalah orang yang mengkufuri nikmat. Nikmat yang besar, nikmat-nikmat ini termasuk dalam rukun iman. Tak? Nikmat yang termasuk dalam arkanul iman itu kalau kita menolak dan kita cuba menafikannya, maka dia boleh jadi kafir. Ini yang berkaitan dengan ayat lah. Okey. Contoh, wa minhu qila liz-zari'i wa lil-laili kafirun. Petani pun dia ada guna perkataan kafir juga orang Arab. Wa minhu qila liz-zari'. Ada satu kata-kata pandangan pada golongan petani yang mana dia kata walil-laili kafirun. Malam tu kafir. Malam ni kafir betul lah. Contoh orang Arab punya dalam syair Arab lah, segi syair lah. Kenapa? Malam itu dia telah menutup. Dia telah menutup, bumi tak nampak dah. Dengan kegelapan tu tak mampu nak buat kerja. Dah. Itu maknanya kafirun. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang cerita pasal perkara ni. Kemudian anzartahum. Perkataan anzartahum. Anzartahum ni ayat ke berapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dah kita baca kan? Anzartahum itu inzar. Kenapa perkataan inzar? Inzar ni maknanya ancaman. Apa beza di antara inzar, antara i'lam, antara ikhbar? I'lam memberitahu, inzar itu juga beritahu juga. Contoh firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan pada kaum keluarga yang terdekat dengan kamu lah. Maksudnya macam mana? Kita nak beza begini. Al-i'lamu ma'at takhwif, itu adalah inzar. Satu pemberitahuan dengan ada unsur-unsur untuk menakutkan, itu panggil inzar. Mana kita bagi tahu sesuatu kena buat begini, kalau tak buat nanti gini. Maksudnya dia ada unsur-unsur untuk menakutkan. Bukan menakutkan yang kita kata yang tak ada asas tersebut, yang ikut suka hati kita, tapi menakutkan berdasar perintah Allah Ta'ala itu sendiri, berdasar Quran dan hadis. Itu maksud dia, maksud inzar. Fa in khala min at-takhwif fa huwa i'lamun wa ikhbarun la inzar. Maka jika sesuatu pemberitahuan itu dia bebas ataupun dia terpas, dia tak ada. Dia tak ada unsur menakutkan itu, maka dipanggil sebagai i'lam ataupun ikhbar.
Okey, kita pergi ke tafsiran, tengok satu persatu. Masuk pada tafsir, kita dah baca, tengok hari itu tentang kelebihan surah ini. Yang ini disebut sekali lagi, ibtada'at as-suratul karimatu bi dzikri awsafil muttaqin. Surah ini Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan wabtida'us surah bil hurufil muqatta'ah, dan surah ini dimulakan dengan huruf al-muqatta'ah. Apakah dia huruf al-muqatta'ah? Huruf al-muqatta'ah ini adalah satu istilah yang diberikan kepada surah-surah yang dimulakan dengan huruf hijaiyah. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad. Itu panggil sebagai huruf al-muqatta'ah. Itu istilah dia. Ingat, boleh ingat istilah tersebut. Dia tak sesusah nak sebut apa ni, terms medik apa semua tu lagi berbelit-belit lidah. Cuba try sebut dalam hati sikit, al-huruf al-muqatta'ah. Boleh tak? Mudah saja kan? Taklah berbelit sangat. Kat sini, apa dia signifikan dia? Kenapa Allah Ta'ala ni ada jadikan surah-surah ni ada huruf muqatta'ah? Kenapa begitu? Jadi di sini sebut yaqulul allamatu Ibnu Katsir. Jadi Syekh Ali As-Sabuni ini telah menyebut pandangan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Innama dzakarat hadhihi al-huruf fi awail as-suwari bayanan li'ijazil Quran. Adapun disebut huruf-huruf ini, kalau tengok Quran ini ada surah-surah yang ada huruf ini, disebut pada awal surah. Dia tak sebut pada tengah-tengah surah, tak sebut pada hujung dan sebagainya. Disebut pada awal, itu adalah untuk menerangkan, menjelaskan li'ijazil Quran. Tu kita mesti dengar i'jazul Quran, mukjizat. Apa makna mukjizat? Biasa kita sebut mukjizat ni kelebihan bagi para nabi kan. Mukjizat itu diambil pada perkataan al-ajzu. Al-ajzu ni maknanya lemah. Maknanya mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Mana seorang nabi itu untuk ditunjukkan kelebihan dia bukan sekadar untuk menunjukkan ada orang ada kelebihan tapi tak melemahkan orang lain. Tak. Orang ni boleh lawan lagi kelebihan dia, aku boleh lawan. Contoh dia tu hebat segi sukan, aku rasa aku boleh lawan dia. Try sekali. Tapi kalau mukjizat ini maknanya dia nak cuba lawan pun dia tak ada idea. Macam mana nak lawan? Itu panggil mukjizat. Jadi mukjizat Quran ini, Al-Quranul Karim adalah mukjizat paling besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada surah-surah yang dimulakan dengan huruful muqatta'ah, maka itu dia melemahkan orang Arab. Kenapa diturunkan? Tengok satu persatu. Orang Arab Quraisy ini, dia terkenal sebagai bangsa yang mana hebat segi syair, segi bahasanya, segi sastra. Dia orang ni bukan setakat hebatnya boleh main bahasa sastra begitu saja. Dia boleh ingat pula perawi-perawi dia. Perawi ni orang yang meriwayatkan. Dia terima syair ni daripada siapa. Dia boleh ingat banyak. Memang hebat. Jadi segi bahasa ni tak boleh nak, kita kata tak boleh buat main-main lah. Tetapi bila mana Quran turun, ahli-ahli sastra yang hebat di kalangan orang Arab pun tak mampu untuk menerangkan perkara ni. Kita boleh, nanti kita akan tengok apa ni, tapi tafsiran kita tak sampai ayat tu lah. Boleh baca terjemahan pada muka surat yang keempat bawah. Okey. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah tu. Dia ada dua ayat sebelum wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna tu, hinggalah dua ayat terakhir muka surat yang. Itu cerita dia. Macam mana kita tengok Quran ini dengan sifatnya ada huruf muqatta'ah tersebut pada setengah surah telah mampu melemahkan orang Arab yang sebelum itu mereka rasa mereka dah sangat hebat segi bahasa. Kita tengok bahasa yang hebat ni cukup penting. Tengok, orang yang ada hebat segi bahasa, dia ada satu nilai yang tinggi di mata masyarakat. Betul atau tidak? Sampai sekarang. Betul tak? Siapa yang hebat segi bahasa, dia ada satu nilai kualiti yang tinggi di mata masyarakat. Begitulah dulu, sama saja. Bahasa Arab ni satu bahasa yang kita kata jauh dia punya, kita kata sastranya jauh lebih hebat banding dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Sebab bahasa Arab ni kalau kita tukar sikit pun dia dah berubah macam-macam makna berbeza-beza. Itu dia. Tengok lagi. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi. Kata Imam Ibnu Katsir lagi bahawa makhluk ni manusia. Makhluk ni termasuklah manusia dan jin. Semuanya lemah, semuanya tak mampu untuk menentang, semuanya tak mampu untuk mendatangkan satu surah yang baru seperti mana Al-Quran ada. Baik. Ini kelebihan kita kena tahu. Jadi kalau kita rasa agak-agak kita lah, kalau kita baca sesuatu yang kita kata yang sangat hebat, mampu melemahkan manusia, mungkin kita tak faham apa makna dia, apa perasaan yang sepatutnya ada pada kita agak-agak.
Kita akan, kalau kita ni, kita rasa biasa tak? Mungkin baca alif lam mim, tak tengok apa makna-makna apa tak? Walaupun adalah orang-orang tertentu yang cuba, kita kata, menterjemahkan, ulama-ulama sufi setengah-setengah tu, tak apa dah, itu khilaf, ada banyak perbezaan pendapat. Maka dia cuba kata alif ni apa, lam apa, mim apa, itu Allahu a'lam, kita tak tahu. Cuma apabila kita baca, diletakkan pada awal surah, sebenarnya dia nak menarik perhatian kita bahawa ada sesuatu yang sangat hebat sebenarnya kita sedang baca sebenarnya, itu dia. Itu kena tahu. Jadi dia mula dengan huruf yang sebegitu, maka dah menunjukkan kehebatan pada awal lagi. Orang kata begitulah tak? Kita ni tengok ada kata-kata hukama as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu ziyadatu aw naqsuhu fi takallum. Ini cerita tentang manusia. Kita buat contoh. Kita ni, kalau kita nak tengok orang tu hebat ke tidak, biasa kita akan menilai pada first impression kita lah. Tengok rupa pertama kita jumpa dia, kalau dia pakai dengan gaya hebat, pakai dengan kok, dengan apa semua sekali, dengan keluar gaya pun memang smart lah. Tiba-tiba dia bercakap, oh macam ninja. Ada orang nampak pakai selekeh-selekeh biasa je, simak yang selekeh-selekeh nampak biasa-biasa je, contoh. Tiba-tiba bercakap lagi, Allah ni hebat ni, tak boleh buat main-main ni. Biasanya contoh-contoh yang sebegini kita akan tengok pada orang tua-tua. Tak, orang tua kan nampak biasa-biasa je. Dia telah cakap sekali tengok, baru tahu dah. Orang muda tak payahlah, orang muda ni dia tak ada keadaan yang macam tu lah. Jadi nak kata apa sebenarnya kat sini? Kata hukama tadi, as-sumtu hikmatun. Orang yang diam itu dikelihatan bijaksana. Orang yang diam dikelihatan bijaksana. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi tak ramai orang yang melakukan perbuatan diam tersebut. Diam kat sini ni bukan diam sepanjang masa, tapi diam yang pada masa-masanya lah. Diam bertempat. Apa yang keluar pada mulut dia tu difikir dulu. Apakah yang keluar pada mulut aku ni beri manfaat ke beri mudarat? Yang keluar pada mulut aku ini dia bermakna ataupun tak ada apa-apa nilai. Kalau yang bercakap banyak sangat, saya sama-sama apa tak apa cakap tadi? Kau ingat tak apa? Karena banyaknya dia cakap, macam orang macam ni dia ada masalah. Tengok apa kata dia. Wa qalilun fa'iluhu. Orang yang diam ini, diam berisi ni tak ramai orang buat. Dah. Tapi kalau jumpa tu bercakap tu tak ingat dunia pula tu dah. Tengok kelebihan orang yang ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallum. Kelebihan dan kekurangan orang yang diam tersebut dapat diketahui apabila dia bercakap. Oh, kita tahu dia ni macam mana sebenarnya. Jadi kita ni PR ni protokol. Protokol kita kita baru dapat protokol minggu lepas. Public relation kita ni, kita jumpa siapa-siapa pun, sebelum daripada kita kenal dia, tak tahu siapakah dia, background dia apa dia, jangan awal-awal kita dah nak downgrade dia. Itu cara yang tak betul lah. Itu keadaan yang ulama ajar. Kita tak tahu siapa dia. Itulah keadaan dia sebenarnya tak. Kita nampak gaya dia pakai macam ni, tahu apalah gaya dia ni. Boleh jadi dia seorang yang seorang pemikir yang hebat tu, lalu banyak berfikir sampai tak tahu diri sendiri. Banyak keadaan tak. Anda rasa jumpa ramai dah orang macam ni. Masalah juga tu sebenarnya. Tengok kan? Cukup, kita tinggal situ. Kita pergi pada tafsir. Tengok tafsiran yang pertama, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Okey, tadi tafsiran pertama segi huruf al-muqatta'ah. Itu yang poin pertama. Tafsiran yang kedua, Dzalikal kitab ni masuk ayat. Jadi kita boleh faham Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kalau segi terjemahan, itulah dia, Quran itu adalah satu kitab yang mana tidak ada syak lagi, tidak ada keraguan. Kita dah sebut tadi keraguan ini maknanya lawan dia adalah apa dia? Tenang, ketenangan tadi. Maknanya kita cuba cari satu tempat yang meragukan, satu pun tak jumpa. Dan setiap kali kita baca, bagi orang yang yakin, kita akan rasa ketenangan. Itu makna la raiba fi tadi. Apa maksud segi tafsiran? Ai hadzal Qur'an al-munazzal 'alaika ya Muhammad huwal kitabul ladzi la yudanihi kitab. Maksud kat sini adalah la raiba fihi, ada dua maksud sini. Satu, kata Asy-Sya'ri As-Sabuni ini berdasarkan tafsir ulama terdahulu, Al-Qur'an al-munazzal 'alaika ya Muhammad, Quran yang telah diturunkan ke atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal kitabul ladzi la yudanihi kitab. Itu adalah kitab yang mana tidak ada bandingan dia. Kita tak boleh nak banding dengan kitab-kitab lain. Macam kita kalau buku, contoh buku dalam bidang pengajian kita ni, kita boleh compare. Buku ni lagi bagus, ni lagi bagus, lagi bagus. Tak. Kita contoh, kita ambil kitab-kitab, contoh kitab Arab sekalipun.
ulama ni tulis begini, ulama tulis ulama ni lagi hebat, kita boleh banding. Masing-masing ada kelebihan dia. Kalau kita buat review, ni kelebihan dia begini. Tapi Quran ini, cubalah kita nak banding dengan lain, tak boleh. Memang tak mampu kita sama. Memang dia sangat outstanding. Ada kita jumpa mana-mana kitab yang kita kata dia tulis dengan penuh sastra yang sangat hebat. Kita baca dia tu dengan kata apa, lidah kita tu tak tersekat-sekat. Kita boleh pergi. Kalau dalam contoh kita Arab ni, kadang-kadang bahasa tu lidah satu hal lah. Untuk kita faham pula makna sastra tu susah pula. Jadi Quran ini hebat tak hebat, sastranya tinggi, tak? Balaghahnya tinggi, tetapi mudah difahami dan tu kita boleh rasa, boleh menjiwai. Itu dia. Tengok lagi. La raiba fihi juga maksudnya ay la syakka fi annahu min indillah liman tafaqqara wa tadabbara aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Kita ambil contoh, ambil ringkas depan tu saja. La raiba fihi ni adalah tidak syak, tidak ada keraguan di sisi Allah Taala bagi orang yang berfikir dan orang yang mentadabbur, orang yang mendalami dia. Kalau orang hanya baca tengok Quran gitu, dia rasa Quran ini begitu je dah. Tapi kalau dia baca dan dia cuba, kita habis satu ayat yang berkaitan, kita rasa ada macam ada makna yang menyentuh diri kita sikit, kita cuba fikir dulu sikit. Allah, kita cuba renungkan sikit. Kalau ada kemampuan yang baik, kita dah biasa dengan ayat tersebut, mungkin kita sekali baca boleh laju begitu, kita dah boleh bayangkan macam-macam. Tak, kita baca ayat pasal nikmat, kita pun fikir nikmat-nikmat kita. Baca ayat pasal azab, pasal ancaman, kita pun fikir apa kita telah buat dosa-dosa kita. Kita baca pasal apa dia? Apa-apa benda sahaja kita baca berkaitan dengan kehidupan kita kena bayangkan. Itu maksud cara untuk kita panggil tafakkur dan juga tadabbur tadi. Barulah ada nilai bila mana kita baca Quran tersebut. Kemudian hudan lil muttaqin ay hadin lil mu'minin al muttaqin. Maknanya Quran ini adalah hidayah bagi orang bertakwa. Ni maksud macam mana? Hadin lil mu'minin, petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa. Beriman ini dia sama ke tidak? Kita cakap aku orang yang beriman, dia cakap saja aku yang beriman, buat tidak, dalam hati mungkin lain. Iman ni syarat dia mesti ada. Hadis yang paling ringkas tentang iman, al-imanu qaulun wa amalun, rawahul Bukhari. Dia ringkas saja, boleh cari. Iman itu ringkas. Iman itu adalah dibuktikan kata-kata dan juga perbuatan. Dia cakap dan dia buat. Kalau dia cakap banyak pun tak buat, tak jadi apa juga. Tapi kalau dia dah buat, dia tak cakap pun dah membuktikan. Itu biasanya. Memang kelebihan perbuatan tersebutlah. Tengok macam mana Quran itu boleh bagi hidayah kepada orang yang beriman dan orang bertakwa. Orang yang bertakwa ni macam mana tadi? Orang yang takut azab Allah Ta'ala, takut perkara yang dibenci. Dia takut perkara tadi. Dengan cara apa? Semakin dia takut, semakin dia mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Semakin dia takut, semakin dia buat. Itu kita biasa dengar ni dah. Dia takut, maka dia pun melakukan perintah dengan lebih baik. Itu caranya. Bukan semakin takut, semakin lari. Itu beza dia. Kita dengan Allah Ta'ala ni beza keadaannya. Kalau kita dengan makhluk, takut kita lari. Kalau dengan Allah Ta'ala, takut kita semakin dekat, baru hilang rasa takut. Kalau kita rasa takut Allah Ta'ala tak redha kita, Allah Ta'ala tak bantu kita, takut Allah Ta'ala ni macam mana ni, aku dah banyak buat maksiat, aku ni belajar pun macam banyak lagi, macam-macam tak cover dan sebagainya. Macam mana kita kena ingat, bila kita takut, kita rasa Allah Ta'ala tidak membantu kita, tugasnya bukannya kita ni rasa nak frah begitu je. Kita kena cuba mendekatkan diri dengan apa cara sekalipun yang mudah bagi kita lah untuk permulaan. Jangan terlalu idealistik sangat nak mendekatkan diri dengan macam-macam. Buat setakat yang kita boleh. Yang boleh baca Quran, baca Quran. Yang boleh berzikir, berzikir. Yang boleh istighfar, istighfar. Yang boleh buat dengan cara sedekah, sedekah. Yang boleh bangun qiyam, bangun qiyam. Yang boleh buat kerja apa, contoh ada orang yang boleh bagi penerangan. Contoh kawan-kawan kita ni boleh cakap kat depan, bagi penerangan. Kalau yang tak boleh, tolong buat kerja kan. Maksud menyediakan peralatan dan sebagainya. Aku tak boleh cakap kalau duduk depan tu memang tak boleh buat dancing, tak. Dia panggil slow apa? Dancing yang dekat lutut satu, dekat tangan satu, kat mana lagi? Juga kenapa gitu ya? Kenapa bila kita nampak kuat sangat dia goyang kat lutut tu? Kenapa contoh gitulah. Aku memang tak boleh cakap kat depan. Sebab kalau aku cakap kat depan nanti jadi macam tu. Jadi kerja dia buat kerja belakang. Maknanya itu panggil ada amal dia.
Itu panggil orang yang bila takut pada Allah Ta'ala maka dia buat. Jadi alladzina yattaquna sukhtallah, yang mana orang bertakwa ini adalah orang yang takut kemarahan Allah Ta'ala. Takut kemarahan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala marah kita? Kalau manusia marah kita nampak. Kalau Allah SWT ni marah pada kita, macam-macam cara. Allah Ta'ala kita tidak mendengar suaranya. Tak semua benda dah ada. Jadi Allah Ta'ala ni boleh buat macam-macam. Kemarahan Allah Ta'ala boleh buat macam-macam. Jadi nikmat yang ada tu ditarik sikit ataupun ditarik sekali banyak. Biasanya kita ni excellent belajar, tiba-tiba tarik tahun ni memang tak excellent langsung. Boleh jadi. Tu Allah Ta'ala menunjukkan kemarahannya, boleh jadi juga. Boleh jadi juga Allah Ta'ala ni tunjukkan kemarahannya dengan menjauhkannya daripada. Tak, Allah Ta'ala bagi semua, nak apa lagi? Ambil semua. Semakin lama semakin sesat. Tak, semakin jauh. Sehinggalah hati dia ditutup. Sampailah dia berasa apa dia? Sampai diri dia dengan maksiat tu dia berasa dekat. Tak ada masalah apa-apa. Benda yang sangat menakutkan dia rasa macam tak ada apa-apa, buat ni tak rasa bersalah, buat maksiat. Itu maknanya itu kemurkaan juga tu. Kemarahan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh buat semata macam tu. Degil sangat, kita buat lagi. Nanti kita biar cukup-cukup. Kita buat macam tu begitu. Masa kecil dulu tak, mak ayah kita marah tak? Siapa yang ada adik-adik kecil tak? Buat. Kalau lagam, semakin dia buat tak? Tapi kalau suruh buat, dia berhenti. Kenapa begitu? Itu menarik juga tak? Satu kita kena kaji segi psikologinya macam mana sebenarnya. Segi psikologi nanti ada kelas psikologi so, mungkin ada faedahnya di situ tak? Kira tahu tak? Baik. Difahamkan psikologi saja yang paling memboringkan di kalangan belajar medik. Sebab dia tak nampak secara tepat depan mata. Allah Ta'ala lah, dia ada kelebihan, kena berfikir. Okey. Qala Ibnu Abbas, ni menarik kat sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, apakah makna takwa? Apakah makna takwa kata Ibnu Abbas? Al-muttaqun humul ladzina yattaquna asy-syirka wa ya'maluna bi ta'atillah. Kata Ibnu Abbas, orang bertakwa itu adalah orang yang takut melakukan syirik dan mereka itu beramal mentaati Allah Ta'ala. Kita baca apa jauh sangat tu kita ni kalau nak tengok kata-kata Ibnu Abbas tu macam jauh sangat dengan kehidupan kita. Mustahil kita ni akan melakukan syirik pada Allah Subhanahu Taala. Mustahil. Betul tak tidak? Dia gini. Ni nak bagi tahu syirik. Dalam syarahan perkara ini kita boleh tengok banyak ulama membincangkan, antaranya seperti mana kata Imam Fudail bin Iyad. Pernah dengar nama Fudail bin Iyad? Ada juga yang riwayat sebut nama sebagai Al-Fadl bin Iyad. Fadli. Orang kita nama Fadlu Ini Fudail bin Iyad. Dia kata apa dia? Kata Fudail bin Iyad ni sangat masyhur. Pernah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitab Al-Mughith min ad-Dhalal. Banyak kitab-kitab yang ulama sebut. Seperti mana kitab apa ni disebut juga oleh Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Dia memetik kata-kata inilah. Jadi apa dia kata Fudail bin Iyad yang terkenal ini? Tarkul amal min ajlin nasi riya'an. Tarkul amal min ajlin nasi riya'an. Kita meninggalkan sesuatu perbuatan yang baik itu kerana manusia itu adalah riak sebenarnya. Kita dok faham selama ni kalau kita buat tunjuk-tunjuk ke orang ni maknanya riak. Jadi kita pun tiba-tiba kita ni nak baca Quran. Orang Arab ni contoh kalau pergi ke mana-mana ke Mesir ke, dekat negara dia lah, bukan kat sini. Dekat negara Arab memang Quran kat tangan tu memang sentiasa ada. Pegang mana-mana dalam bas tu biasa, perkara biasa. Pegang Quran. Jadi kita pun nak try buat sekali. Naik try apa semua pergi kelas Quran kat tangan pegang, okey. Kita tengah menghafal ni, tiba orang kata Allah kau ni tiba-tiba berubah ni apa ni? Nak kiamat ke apa? Biasa ayat-ayat kita lah. Nak kiamat ni. Ni 2 Jumaat lagi ni kalau raya macam ni. Macam-macam ayat sini cynical punya ayat kan. Jadi kita pun berhenti buat. Ataupun kita baca-baca Quran, Allah bagusnya, puji-puji sikit kan. Soleh ni, solehah. Bila buat begitu kita pun berhenti. Kita meninggalkan perbuatan tersebut kerana makhluk, kerana manusia tadi, maka itu dah riak sebenarnya. Kita baca Quran tadi, kita buat amal tadi kerana siapa? Untuk dia ke untuk siapa? Ni kata Fudail bin Iyad. Tapi yang melakukan lagi wal amalu min ajlin nas syirkun, dan orang yang beramal kerana manusia itu adalah syirik. Itu syirik sebenarnya. Kita melakukan satu perkara kerana manusia. Kita buat itu, buat ni nak orang kata bagusnya dia buat kerja, hebat dia ni. Dia ni cekap pengurusan dia. Macam mana?
ketua lokaliti kita. Macam mana agak-agak? Ada nampak ke apa ni ahli-ahli yang mana buat kerja depan buah, maknanya ni bagai buah kita. Depan buah tiba-tiba sungguh bagus buat, hebat nampak. Okay, ingat, orang yang mana buat kerja nak tunjuk ke orang bagi orang nampak dia ni bagus, ataupun dia buat ibadah, contoh masuk masjid semayang. Allahu Akbar. Biasa. Seorang ni payah laju-laju semua sekali, tiba-tiba bunyi pintu masuk masjid. Baca Quran seorang-seorang, ngantuk-ngantuk apa semua. Ngantuk-ngantuk, tiba orang masuk, merancangkan lagunya lagi tak. Semangat. Bagi orang dengar suara dia. Kalau seorang tak ada pula, begitu tak? Apa lagi? Nak buat apa? Contoh, orang tak ada pun, tak ada nak bismillah kuat-kuat pun tak. Tiba orang ramai-ramai ada nak pakai kasut, bismillah. Allah, bismillah. Allah, bagusnya dia. Kalau seorang tak keluar pun suara tu tak. Geram juga kadang-kadang tak. Kalau dia buat begitu dengan ada kefahaman, al-amal min ajlin nas, syirkun, itu syirik sebenarnya. Ini maksud dekat sini ni. Jadi maknanya orang yang bertakwa tadi, apabila diri dia dah dekat dengan Quran tadi, maka dia akan sentiasa menjaga diri dia akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan sentiasa beramal, dia akan jaga diri dia daripada melakukan amal itu kerana manusia tadi. Dia akan cuba elak. Dia akan jaga diri dia daripada perkara begitu. Jadi maknanya nak tengok kita boleh cam atau tidak. Kita boleh tengok diri kita ni, kita dah mencapai standard KPI takwa yang paling basic tadi ataupun tidak. KPI dia macam mana? Kalau kita buat kerja itu, kalau berubah semangat kita tu bila orang ada, atau bila orang tak ada berubah, maka jauh lagi nak dapat standard takwa tadi. Idealistik ke tidak? Kita boleh faham tak? Kita nampak nak gambaran tu macam mana. Tapi kalau kita mampu buat dengan kadar yang sama, ketika mana orang ada, ketika mana orang tak ada, kadarnya sama, perform kita dalam ibadah itu, maka kita ni dah, insya-Allah dah sampai standard takwa tadi. Okey. Boleh? Itu makna takwa. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi al-muttaqun humul ladzina yattaquna syirka. Orang bertakwa ni orang yang takut melakukan syirik. Syirik kat sini tadi umpama macam syirik tadilah, khusus dalam syirik amalan. Lebih-lebih lagi kita kata okey, maknanya kita terjawab kat sini ni. Mustahil aku melakukan syirik. Tak syirik seperti mana kita ni menyembah berhala, kita percaya pada benda-benda nujum ke apa contoh kita percaya begitu, sihir ke macam mana, itu syirik lah, kita kata jauh. Tapi syirik yang sebegini macam mana agak-agak ni, memang hari-hari boleh berlaku tak? Hari-hari boleh berlaku. Jadi kita ni kena banyak berdoa. Antara doa dalam doa macam mana? Sambil-sambil kita jalan biasa baca pagi tu ataupun petang ke, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Jadi apa maksud dia? Apa maksud doa ni? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Tak tahu mana dia, balik cari maksurah, tengok apa dia doanya mana, tengok terjemahan dia apa. Kalau kita bagi sebiji dia ingat begitu sekarang lah, balik rumah dia tak ingat lah. Aku rasa dah tahu kan. Jadi kita kenal maksurah tersebut. Jadi mana yang tak biasa, ada orang yang kalau kita kira standard baca maksurah ni, sambil-sambil berjalan tu 5 hingga 7 minit tu dah habis dah. Maksurah tak lama, sekejap je. Baik. Tak mesti je dalam maksurah, kita boleh baca juga. Contoh ada orang yang baca manzil, tak? Ada orang yang baca hizib Nawawi, hizib Bahar, macam-macam lah, tak kira lah, apa-apa saja wirid-wirid terpulang. Cuma antara doa kita ni, kalau kita berasa begitu, kita berasa satu ketika kita buat kerja ni, kita rasa tiba-tiba aku ni jadi hebat pula orang ada ni, orang tak ada tak hebat sangat, tak? Jadi kita pun baca doa tu, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Orang tak tahu dalam hati kita rasa macam mana kan. Nampak macam sama, tapi kita baca, sentiasa baca. Minta jauh daripada kita melakukan syirik, beramal kerana manusia. Baik, tengok lagi pandangan yang kedua. Jadi orang ni wa ya'maluna bi ta'atillah. Orang bertakwa dia kata Ibnu Abbas, maka dia beramal kerana mentaati Allah Taala. Wa qala al-Hasan al-Basri. Tahu Hasan al-Basri? Pernah dengar nama ni? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ni adalah seorang tabi'i. Hasan al-Basri. Kata maksud takwa ini adalah ittaqu ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim.
ittaqu ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa ini orang yang mana takut dengan perkara yang diharamkan ke atas mereka. Apa benda kita sebut apa benda yang Allah Taala haram kepada kita untuk kita buat. Jadi dia takut, dia buat perkara tersebut, itu orang bertakwa. Wa addaw mafturida alaihim, dan mereka itu melaksanakan apa yang difardukan ke atas mereka, itu orang bertakwa. Baik. Okey, kita ada lebih kurang berapa minit lagi, kita pindah pada hadis pula. Jadi maknanya pada minggu depan, maksudnya ayat dia tak habis lagi lah. Kita akan tengok tafsiran pula pada ayat apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita mulakan untuk pertemuan yang akan datang. Baik, tengok hadis pula. Tengok hadis. Alhamdulillah pada minggu depan kita dah habis hadis yang pertama tentang hadis menggalakkan untuk kita ni berbuat kebajikan kepada ibu bapa kita. Hadis yang kita pada hari ini adalah hadis daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Tajuknya ahaqqun nas bi husnis suhbah, bi husnis suhbati. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Bila dengar hadis ni sangat biasa untuk kita dengar lah. Kita dah biasa dengar terjemahan hadis ni tak mak kamu 3 kali kan hadis ni kan. Lepas yang kali keempat tu baru ayah. Terjemahan dengan huraian hadis tu, syarah dia tak sama. Dia ada banyak perkara lagi. Macam mana maksud kita kena utama kita dahulukan mak kita tu? Ni persoalan kat sini. Sama untuk kita bincang perkara ni, kita ambil masa 5 minit. Kita kenal siapakah dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi khutbah hari Jumaat, muslimat sekalian. Muslimin dia dah dengar khutbah, jadi dia tahu khutbah Jumaat tadi. Ada beberapa ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cirinya sebut secara ringkas. Tanda-tanda kita ni mencintai Allah Taala. Orang tanya, cinta Allah Taala ke tidak? Saya kata, cinta. Apa tanda-tandanya? Tanda yang pertama, dia benar ketika mana dia mengatakan bahawa dia cinta Allah Taala. Dia berkata dengan benar. Maksud berkata dengan benar ni begini. Orang cinta tu dia hampir sepanjang masa dia kalau boleh nak hubung je saja. Nak nampak muka pun tak apa dah. Tak nampak muka depan mata pun, tengok dalam Facebook pun tak apa. Dia ada dunia dia sendiri. Maknanya begitu. Jadi begitu juga orang yang bercinta tu begitu dengan Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah orang yang mana mencintai Al-Quran Karim. Itu tanda kedua. Orang yang suka baca Quran, orang yang suka dengan Quran. Ini tanda kita ada cinta kita kuat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok Quran pun biasa, nak baca Quran pun kita kerti baca tapi tak berapa nak baca. Dahlah kita ni, kalau hafal tu banyak tak apalah. Kalau hafal tu sikit, hafal pun tidak. Nak baca pun malas. Jadi orang macam ni jauh lagi cinta dia, maka dia tidak menghampiri kebenaran lah. Maknanya macam mana? Kenapa kita kata mencintai Quran? Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Dah tentulah orang bercinta, manusia bercinta pun kalau dia bukan setakat suka pada rupanya, suka pada suaranya. Suka pada rupa, dengar suara pun Allah, dengar kata-kata dia, kalau boleh dia nak rakam, dia nak tulis, nak copy paste balik, nak guna. Rakam semua, tak tinggal satu patah perkataan pun. Macam mana orang yang dah kahwin? Cinta. Cinta lepas kahwin. Ni memang halal lah. Memang halal dia macam nak cinta macam mana pun tak apa. Dia nak rakam macam mana pun tak apa. Dapat pahala. Yang lain-lain jangan gaduh nak berlenyar sangat Bergalak dan bergelenyar. Jangan nak bergalak dan bergelenyar. Tengok, begitu juga kalamullah ini. Kalamullah ni maksudnya apa dia? Kata-kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Maka kalau kita benar kita cinta Allah Ta'ala, kita pandang, kita bila sebut Quran ini, Quran itu ada sesuatu yang menyentuh diri kita. Kita pun boleh baca ayat yang kita pun, apa yang kita dah hafal. Kita hafal sikit, kalau kita Quran tak bawa, kita ulang-ulang hafal lain kita hafal. Juzuk amal pun juzuk amal. Itu maknanya orang yang cinta lah. Jadi hati, bila dia, contoh betul lah maksud tadi, diam dia tadi, mungkin dia baca Quran dan sebagainya. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga dia nak kaitkan sebenarnya ni. Kenapa nak cerita tentang Abu Hurairah? Sebab antara tanda orang yang cinta kepada apa dia? Allah Ta'ala ni, dia mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala.
Siapakah dia orang yang mencintai Allah Ta'ala ni? Dan tentulah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala kan. Orang yang dekat, Al-Muqarrabin tu, sahabat dekat. Ada orang yang soleh. Tu macam mana Faisal? Agak-agak boleh kenal pasti orang yang soleh macam mana? Boleh kenal pasti. Jadi kita, walaupun kita tak kenal dia, kita tengok daripada jauh, kita datang masjid tak kenal dia, tengok dia bersungguh semayang, semua sekali, kita tengok contoh misal kata dia orang dekat, kita sembang dengan dia pun, bahasa yang dia guna pun bagus semua sekali. Dia tak guna bahasa yang tak elok, dia punya muamalah dengan orang, dia punya public relation dia bagus. Kita suka dia walaupun pada jauh kita tengok dia saja. Kita sayangkan dia kerana itu adalah tanda-tanda. Kalau kita rasa kita tengok dia biasa je begitu, kita tak rasa apa-apa, tak rasa sayang kat dia tu, jauh lagi lah kita ni nak ada tanda cinta pada Allah Ta'ala. Kita tukar contoh bagi jelas sikit lagi. Ada orang yang mana dia menggunakan diri dia untuk buat kerja Islam, untuk buat kerja, untuk jaga agama Ta'ala, untuk sumbangkan sesuatu pada agama. Kita ni tak nak buat. Ni masalah dia. Dah lah kita tak buat, kita tak bagi sokongan pada dia pula. Kita tak sayang pada dia, kita tidak mendoakan dia. Jauh dah lagi kita ni dengan bukti bahawa kita ni benar-benar cinta Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada jenis tak buat, orang lain buat kerja banyak sumbang untuk Islam dan sebagainya, jangan duk komen banyak pula. Aku sayang dia kerana aku tengok dia tu banyak memberi sumbangan kepada agama, jadi kita sayangkan dia. Maknanya begitu. Boleh faham? Itu maksudnya kalau ada tanda-tanda begitu, dia ada banyak sebenarnya. Ada 7 tanda sebenarnya, kita sebut sikit. Jadi kita sebut tentang Abu Hurairah supaya kita ni sayang sahabat. Kita kena menyayangi sahabat. Abu Hurairah ini adalah rawi hadzal hadis, huwa sahabil jalil. Kita laju saja yang bahasa Arab, baca laju. Jadi kalau tak baca, kenapa orang kata tak boleh ke tak baca yang bahasa Arabnya? Baca terjemah terus. Dia lain sebenarnya. Kita baca bahasa Arab tu kerana apa? Usaha ulama yang nak tulis syarah ni pun kita menghargai usaha dia tu. Jadi tu yang baca bahasa Arab tu. Jadi Abu Hurairah seorang perawi, kita perawi hadis ini adalah huwa sahabil jalil. Seorang sahabat yang mana yang tinggi, dia punya kedudukan dia hebatlah, seorang sahabat yang hebat. Alladhi ishtahara bi annahu aktsaru sahabah riwayatan li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Hurairah ini terkenal sebagai antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam lewat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7. Selepas pada peristiwa peperangan Khaybar. Ketika tempoh itulah, maknanya sempat 2 tahun lebih sahaja. 2 tahun lebih sahaja berada dalam agama Islam. Kemudian dia terkenal dengan kunyah. Wa qad ishtahara bi kunyatihi. Terkenal dengan kunyah ni. Dalam bahasa Arab ni ada 2. Kadang-kadang kita dengar orang panggil kunyah, kadang-kadang orang panggil sebagai laqab. Apa dia kunyah, apa dia laqab? Kita ingat istilah kunyah ini. Kalau kita jumpa nama-nama orang Arab yang pakai nama Abu ke Ummu ke apa kan, Abu dengan Ummu tu, Ibnu ke, contoh Al-Imam Ibnu Katsir, contoh Amu ke apa saja tu, itu panggil sebagai kunyah. Tapi kalau laqab ini satu gelaran kerana sama ada kerana pujian ataupun kerana dia mencela dia. Dia selain daripada Abu ke Ibnu Ummu tu, dia panggil sebagai laqab. Jadi kita dengar nama orang kata nama apa ni, kita tanya kan orang Arab kat sini, dia kata apa dia, Abu Abdullah. Nama dia Abu punya Asal Abu ni ayah pada Allah. Orang Arab suka begitu, memang sifat dia begitu, dia banyak nisbahkan. Okey, kita tinggal, kita masuk pada hadis. Banyak lagi nak cerita sebenarnya, nanti kita sambung pula untuk minggu depan tentang apa ni Abu Hurairah. Jadi apakah dia maksud sebenarnya? Apakah maksud sebenarnya dengan suhbah? Siapakah manusia yang paling berhak untuk kita bersuhbah? Ini penting untuk kita tahu. Okey, tadi kita dah dengar mak 3 kali, kemudian ayah. Dah, ibu kamu, ayah. Husnus suhbah, maknanya suhbah ni disebut sama dengan perkataan as-suhbatu was-sahabatu masdaran bimakna wahid wa huwa al-musahabah. Suhbah ataupun sahabah maknanya sama. Jadi kadang-kadang ni sahabat saya, ni suhbah saya. Nampak hilir sikit tak? Nampak hebat sikit, tinggi bahasa dia. Sama saja, maknanya bermusahabah, maknanya dia bersahabat. Orang yang bersahabat tu kita boleh panggil dia sebagai ni sahabat saya, ini suhbah saya. Sama saja dua-dua Sama setiap, jangan rasa macam suhbah ni apa benda pula
Wa husnus suhbah. Husnus suhbah dalam hadis ni dia jauh lagi tinggi. Besar dia punya dia. Okey. Dalam hadis sebut man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Jadi dalam hadis ni tanya siapakah dia orang yang mana siapakah dia ni, namanya nama seorang sahabat ni. Abu Hurairah riwayatkan ada seorang sahabat. Ada namanya cuma nak tak sebut sebabnya banyak perbahasan dia panjang. 3 buku surat cerita kenapa nama tersebut. Nanti kita cerita lain lah. Siapakah manusia paling berhak untuk kita ni bersuhbah. Suhbah tu adalah huwal musahabatu bil adabil azim. Dia ada contoh kita nak buat baik pada ibu bapa. Dalam hadis pertama kita kata buat baik, buat kebajikan pada mak ayah kita. Macam mana cara kita buat baik? Adakah kita hanya mendengar perintah, kita taat, ataupun macam mana kita sayang itu saja, ataupun kita peluk mak kita ke, ataupun macam mana? Kita salam, cium tangan, cium dahi mak kita sebelum flight ke sini ke, itu dah tanda kita dah buat kebaikan pada mak ayah kita. Itu saja ke? Tengok lagi. Satu, huwal musahabatu bil adabil azim. Musahabatu bil adabil azim. Musahabah ni maknanya kita sentiasa duduk berdamping dengan mak kita tu. Kalau orang Kelantan panggil berdempet. Berdamping ataupun berdempet. Bil adabil azim. Selama mana kita berada di sisi mak ayah kita, asal kita berjumpa saja, kita sentiasa akan menggunakan adab-adab yang paling tinggi, adab-adab yang paling baik sekali. Bil adabil azim, adab yang sangat agung. Maknanya adab yang hebat lah. Kita contoh kalau dengan mak kita tu kita main-main gitu ya tak? Kita dengan orang yang tak kenal kita, contoh nak berjumpa dengan apa? Nak berjumpa dengan sultan. Kita pun ada protokol dia, bukan main tak? Bukan main. Nak berjumpa dengan orang-orang besar, kita pun jaga adab bagaimana tuan. Bagaimana puan? Mak kita mak macam tak apalah, tu mungkin tu nilai hubungan kekeluargaan. Cumanya kita guna adab ataupun orang panggil apa, tata susila, tata cara yang paling mak kita suka. Mak kita suka kita dengan cara yang macam mana, itu yang kita guna depan mak ayah kita. Itu maksud dia bil adabil azim wat tawqiri wat takrim wa taqdimil khidmah ma'a wafiril himmah min ghairi adha wala minnah. Bunyi sedap tak? Bunyi sedap. Wat tawqir, maknanya tawqir ini apa dia? Tadi cari makna, nak tengok makna yang ni, jumpa makna dalam bahasa Inggeris. Okay. Tawqir ini nak cari pun nampak hebat sikit. Maknanya adalah reverence. Apa reverence? Apa dia reverence? Reverence apa reverence? Maknanya kita beri sentiasa bagi penghormatan. Penghormatan. Maksudnya penghormatan macam mana? Macam mana bukti kita hormat mak ayah kita? Contoh, apa sahaja yang ada dalam rumah kita tu, kita nak buat apa sahaja yang kita kata melibatkan perkongsian. Nak makan, sebelum kita nak makan, mak dah makan belum? Ayah dah makan ke belum? Tak, contoh, tanya mak dulu. Mak, contoh kita nak minum air, mak nak air ke? Contoh. Biasa kalau kita jauh dengan mak kita ni, biasanya lah orang duduk overseas ni lah, Allah mak ni kalau balik kita pun rasa homesick, kita tu balik ni memang nak tolong mak Allah, sedih rasa memang aku nak jadi anak yang paling baik sekali. Bila balik tu tak ada 2-3 hari tu jadi apa? Dengan mak kita. Tu kita kena tengok balik. Kita sama ke tidak kita dengan masa kecil dulu, kita dengan masa remaja, kita dengan masa kita dewasa. Macam mana tengok cuba kita perhatikan. Mana kita cuba buat sedaya upaya sebenarnya. Jadi mana kat rumah pun kita cuba, kita kena wujudkan perasaan sebegitu. Kita pergi dekat dengan mak kita. Jangan sepanjang masa sampai mak menyampah. Mana mak pergi pun ada je. Tak boleh tengok orang senang. Kalau macam tu tak adalah adab yang azim tadi. Boleh Kalau yang tak ada mak macam mana? Tak ada ayah macam mana? Mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Nak buat macam mana? Adab yang paling aziz sekali maknanya begini. Apakah dia akan fikir apakah yang selayaknya bagi mak dia. Jadi maknanya apa dia? Doa dia buat. Selain pada doa, kita dah baca dalam hadis minggu yang pertama itu. Kita tengok siapakah dia yang mak dia baik. Siapakah dia yang baik dengan ayah kita dulu. Allah yarham kita. Baru ni kawan kita jual lah. Contoh, siapakah dia yang baik dengan ayah dia?
Kita akan buat perkara yang sama tu kepada orang yang baik ni. Tak kira yang baik tu siapa dia, adik-beradik. Contoh mak kita ni adik-beradik baik dengan siapa, ayah baik dengan siapa. Kalau segi jiran pula, mak baik dengan siapa, ayah baik dengan siapa. Jadi kita melakukan perkara-perkara yang dia sebut ke sini kepada orang-orang tadi. Maknanya mereka ni umpama pengganti kepada mak ayah kita. Boleh. Kita ni tak nama lah kita, macam contoh ayah masing-masing. Ayah nampak tak tahu bila kan, masa dah masuk umur, dah masuk 62, 63 ni, dah orang kata dah umur hampir umur subsidi dah, warga emas dah. Macam tu tak tahu bila lagi lah. Maknanya begitu. Kita kena pasti pada hari ni. Sebab itulah kadang-kadang kita kena bagi faham mak ayah kita. Balik rumah tiba-tiba tak pernah kita tanya, tiba-tiba, mak, siapa tadi mak cakap tu nampak baik tu kan? Kita pun ni lah kawan mak sejak begini-begini. Mak memang pengalaman mak lama dah dengan dia ni, baik pada kecil lagi. Okey, kita pun cari sikit-sikit. Ayah siapa ni begini? Ataupun kalau kita tak sempat dengan ayah, contoh ayah anak dulu dengan mak anak dulu, ayah dengan mak ni dua-dua memang tak sempat dengan tok nenek dulu. Jadi maknanya ayah meninggal kecil, mak meninggal kecil. Jadi tak sempat. Jadi masa baby je lah meninggal. Jadi tanya dengan orang yang adik-beradik lebih tua, mak ni baik dengan siapa, ayah baik dengan siapa, tanya kan. Kita dengar cerita. Orang tu kita pergi jumpa, kita pergi buat baik. Boleh? Kita ambil lagi 2-3 minit sikit lagi. Wat tauqir, maknanya kita bagi penghormatan. Penghormatan, wat takrim, dan kita memuliakan dia, memuliakan mak. Wa taqdimil khidmah, dan kita ni offer untuk bagi khidmah. Taqdimul khidmah ma'awasirul hirmah. Mana kita tanya, mak ada nak buat apa lagi ke? Mak, orang baru balik mak, penat lagi ni, jet lag lagi ni mak. Mak sekejap lagi boleh tak mak, ni penting ni mak, penting ni. Kawan ni dia nak apa ni, kita pun jati-jati. Tak, bukan setakat nak offer, bahkan kita ni terbalik pula, mak yang kena offer, mak yang kena suruh. Jadi mana kita kena cuba latih sebenarnya. Biasanya semakin kita meningkat dewasa, kita kena cuba menjiwai bagaimana suasana kehidupan, kita kata mengurus keluarga tersebut. Jadi kita cuba tengok apa, kalau waktu-waktu sekian-sekian, apa yang mak buat, apa yang ayah buat. Kita kena cubalah. Maknanya mak nampak peti dah kosong tu, tak ada apa-apa nak beli ke kat pasar ke, macam mana nak keluar ni. Orang nak keluar ni tak? Orang tak kira orang ke nama ke sebut nama pula lah ni. Saja nak bagi guna bahasa-bahasa yang biasa kita guna. Orang orang nak tubik ni. Ada yang fikir orang. Tak ni meraihkan orang kata dia tak pakai orang, pakai orang. Jadi maknanya kita cuba ambil berat. Tapi ingat, contoh ayah kita ni ayah yang merokok. Rokok ni kita tahu benda boleh memudaratkan. Benda memudaratkan diri sendiri ni hukumnya adalah haram sebenarnya dalam Islam. Jadi ayah nampak rokok dah habis tu, nak tolong beli rokok atau ayah. Tak payah. Boleh Jadi biar kena. Jadi mana selagi mana benda tu tidak bercanggah dengan syariat, maka benda tu kita offerkan taqdimul khidmah ma'awasiril hirmah. Terkata dengan sebanyak mungkin, maknanya dengan sebanyak mungkin kita, bukan kata-kata kita offer tu offer main-main. Kita offer yang sungguh-sungguh. Min ghairi ada wala minna. Tanpa kata-kata ada unsur yang menyakitkan hati mak lah. Mak ada apa nak beli ke mak? Sakit ni, tapi kalau mak tak kesian dengan saya, contoh demamnya ke macam mana ke, contoh tak. Ada mungkin dia nak berbual dengan mak dia, tapi kita tak tahu perasaan kata orang tua kita ni, dia terasa ke tidak, tak tahu. Jadi tak payahlah kita nak gurau yang pelik-pelik tu, tak payah. Tak payahlah. Jadi biar gurau tu biar berpada-pada lah. Min ghairi ada wala minnah. Minnah ni maksud dia tanpa macam mana? Kita nak buat kebaikan pada mak ayah kita ni tanpa kita berasa berat. Kadang-kadang memang anda sendiri pun mengaku, kadang-kadang kita ada kehendak kita nak buat, kita kena lawan. Kadang-kadang kita berasa berat. Contoh, baru je balik rumah, dah berhenti ke, dah pakai motor semua, dah kunci dah elok semua. Lepas main isyak ni balik, contoh, duduk, rehat kejap, dah balik. Boleh tolong beli ni ke? Kita pun memang masa tu kita berperang dengan diri kita lah. Kita berperang tengah pandu.
Kadang-kadang cuba jawab dulu, mak. Abang dah balik belum? Tertanya pula kan. Adik sekian-sekian dah balik belum? Maksudnya dah balik puasa. Kalau tak, boleh kira dengan dia orang maksudnya. Sebelum jawab ayat tu dulu, tanya dulu, mak nak beli apa? Penting sangat ke mak, contoh kan? Mak nak pakai bila? Jadi kurangnya kita ada caranya untuk kita bagi faham supaya kita ni, kalau kita ni boleh saling memahami dan boleh memuaskan hati. Macam itu. Banyak sebenarnya macam-macam cara untuk kita buat kebaikan. Jadi inilah dia sebut dalam, siapa yang ikut dalam perbincangan hadis yang pertama, dia akan dapat faham. Dan macam mana, bila mana contoh kita boleh buat kebaikan pada mak ayah kita bukan setakat masa masing-masing hidup, tapi bahkan sehingga mereka beliau telah meninggal dunia. Macam-macam kita boleh buat. Dan antara yang paling besar adalah orang kata apa, kita mendoakan dan beristighfarkan ibu bapa kita dan minta keampunan pada mak ayah kita. Mak ayah kita tahu macam-macam sejarah. Jadi kita sebut satu-satu. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah mak ayah aku ni, dia buat sekian-sekian. Mak aku buat sekian, ayah aku buat sekian. Kita sebut, kita ingat satu-satu kalau boleh. Orang kata apa, kalau baca hadis, kalau kita jenis betul, jenis lurus, jenis betul ni orang Kelantan, jenis orang Terengganu pun. Jadi maknanya kalau kita baca hadis tu cerita kita mendoakan dan kita minta keampunan ni selepas daripada kematian mereka berdua. Jangan tunggu masa dah meninggal dulu baru nak berdoa. Masa hidup ni banyak kan. Kita nampak je, kita rasa tak kena, kita pun doa. Doa kalau mak ayah kita tak tahu, kita bagi supaya tahu. Salah dah buat tanpa pengetahuan kita, contoh macam mana depan mata kita ke, kita minta keampunan. Itulah sifat dia. Jadi alhamdulillah cukup 1 jam 2 minit lebih kurang. Nak mula tadi 1 jam 2 minit lebih kurang, kita berhenti. Jadi alhamdulillah kita dah baca dapat sedikit sebanyak. Mudah-mudahan ada perkara yang mana kita boleh amalkan. Sebenarnya apa yang kita perbincangan kita ni, insya-Allah yakinilah hari ni dalam kuliah-kuliah yang awal ni biasa sebut hadis wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, suka hadis ni. Hadis ni kadang-kadang boleh bagi semangat. Dan tidaklah apa ni, wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sesuatu kaum itu, satu kumpulan, satu grup macam kita ni berkumpul di dalam mana-mana rumah Allah Ta'ala dalam masjid. Yatluna kitab Allah, kita membaca ayat Quran. Wa yatadarasunahu, dan kita ni mempelajari apakah maksud ayat, apakah tafsiran dia. Illa apa dia? Pasal kita baca macam ni, illa ghasyat alaihimur rahmah. Ada nazala alaihimus sakinah ghasyat alaihimur rahmah. Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Sekarang ni orang yang exam, yang contoh yang final year, contoh fifth year ke apa, yang fourth year ni yang siapa ada fourth year sini? Yang sangat padat semua sekali kan? Exam macam mana? Yang first second masih lagi bergelut nak cari cara nak study ke macam mana yang paling sesuai, tak dapat nak adapt lagi. Ingat, kita perlukan ketenangan dan yakinilah melalui program-program yang sebegini tak rugi. Kita korbankan 1 jam, 2 jam masa kita dalam mana-mana kuliah agama, tak rugi. Allah Ta'ala ni boleh bagi ketenangan di luar daripada apa yang kita jangkakan. Tak, ketenangan. Jadi diberikan ketenangan, wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala akan tutup kita dengan rahmat. Rahmat yang mana kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Boleh jadi persediaan kita kurang bagus, tetapi kita examiner kita tu sangat, examiner yang sangat membantu, sangat membantu kita. Kita putus idea, dia sambung sikit, kita sambung dan dia bagi. Kata insya-Allah, dia suruh kata balik ni, baca lagi, kembangkan lagi. Itu juga rahmat, kita tak dapat nak jangkakan. Macam-macam lah. Kemudian wahafatul malaikah, kita ketahuilah dalam program yang sebegini, program yang khususnya dalam rumah-rumah Allah Ta'ala ni, ada malaikat-malaikat yang bersama dengan kita. Malaikat bukan setakat malaikat apa ni, rakit atik kiri kanan kita tu. Orang kata kiri kanan ni bukan istilahnya duduk atas bawah kita, tidak begitu sebenarnya. Tak, maknanya malaikat yang kata-kata apa dia? Yang menulis kebaikan dan yang kita kata menulis keburukan kita. Kita kena yakin begitu. Maksudnya ada Allah Alam, ada malaikat. Mudah-mudahan jika kita kehadiran kita ni ikhlas, kehadiran kita bukan kerana nak menunjuk pada sesiapa tadi, bukan beramal kerana nak orang nampak kita ni bagus, komitmen kita dengan program sebegini, insya-Allah malaikat tu akan mendoakan kita. Kita kena ingat, doa daripada makhluk yang tidak melakukan dosa ni, dia tidak ada tolak bandingnya lah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita, Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan yang disebut dalam hadis tersebut, insya-Allah. Aktafi bihadzal qadar, husnul safa wa tu'ma qadar. Wallahu al-hadi min wara'il qasdi. Aku liqali hadzal astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang.
dalam program yang sama, di tempat yang sama. Siri yang ke-7 minggu depan dalam panjang umur siri yang ke-7 insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.